Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang sudi singgah dan sudi menonton video kali ini. Okey, jutaan terima kasih kepada yang sudi subscribe. Pada yang belum subscribe, boleh tunjukkan sokongan anda pada saya dengan subscribe saya punya channel. Okey, saya bagi masa sekarang. Okey. So kita mulakan kita punya sharing dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, alright. Dah subscribe kan? Okay. So kita buat review tentang setup ABC hari ini. Minggu lepas punya setup daripada 14 Jun hingga 17 ke 18 Jun. Okey, sebelum tu seperti biasa kita refresh dulu kita punya setup ABC, sebab ABC punya setup ada dua, satu normal ABC dan satu inverted ABC. Okey. So untuk normal ABC, biasa saya tunjuk bias, waring saya tunjuk normal ABC cell. Okay. Biasa price akan buat penurunan. Sakan sikit lah. Price buat penurunan dan dia ada satu pullback. So ini kita kata penurunan ini sebagai A. Okay, kita katakan dia sebagai A. Dan pullback ini dia berlaku dekat dalam sini dan tidak melepasi dia tak boleh lepas previous high ni. So selagi dia tak lepas, so kita anggap dia sebagai pullback. Okay, selepas complete pullback dan berlaku balik drop ataupun penurunan. Okay. Jika berlaku penurunan, dia belum melepasi A, kita tidak boleh anggap dia sebagai C. Okay. Pullback ini belum valid lagi sebagai B. Kita tahu dia pullback, dan penurunan ini last kali dia break A. So bila dia dah break A, dia close dah break A, maka C terbentuk. Dan ini pullback ini sebagai B adalah valid. Okey, ingat untuk memvalidkan B, perlu ada C terlebih dahulu, dan B tidak boleh melepasi previous high. Okay. Dan bila price datang balik ke zone B, ini area untuk kita mencari entry sell. Okay. Zone B ini kita anggapkan sebagai zone untuk kita mencari sell. Okay.
price turun terjun. Okay, so ini adalah normal ABC ya. Untuk inverted ABC, so price buat A, puas buat penurunan dan ada satu sedikit pullback, so valid sebagai A, dan pullback, dia buat pullback dan C belum terbentuk, tiba dia buat macam ni dan C terbentuk, maka B adalah valid kerana tidak melepasi previous high. Okay, so ini sekarang kita bercerita tentang inverted. So bila price datang balik ke zone, okay, kalau normal kita dah entry sell dekat sini, dekat dalam zone kita dah entry sell, tiba-tiba berlaku breakout B. Okay, tiba-tiba candle ni close, breakout B. Sekiranya kita ada entry sell dekat sini, sila cut loss, sila cut loss. Okay, cut loss, dan kita masih gunakan zone B yang sama, dan price datang balik kat sini, kita akan counter balik kita punya entry dengan entry buy di dalam zone B yang sama. Price akan pergi. Okay, so ingat, kalau normal ABC dia buat A, B dan C, entries dekat sini sell, dan sekiranya market tidak mengikut keinginan kita, dia breakout atas zone B, kita tunggu balik dia pullback dekat sini untuk kita counter dengan entry buy. Okay, alright. So ini adalah sedikit refresh mengenai normal ABC dan inverted ABC. Jom kita tengok setup kita dekat review hari ini ialah dekat gold dan pound dollar. Video kali ni kita review dekat gold dan pound dollar. Alright. So kalau kita tengok pada minggu lepas di Senin, ini dari minggu lepas, dari 2 minggu lepas, dari Jumaat kita buat penurunan, gold buat penurunan. Ada yang terkena dekat sini, ada yang buy dekat sini minggu lepas Jumaat. Siapa yang tak cut loss menangis. Okay, tapi tak apa, tu kita abaikan, tu mungkin bukan rezeki kita dekat situ So kita ambil pada hari Isnin lah. Kita ambil pada hari Isnin, kita tengok masa kita buka hari Isnin, dia tengah buat penurunan. So dia buat penurunan ni, kita marking terus zone B, zone B yang ada. So kalau kita tengok sini dari hari Jumaat, ABC, kat sini ada zone B, warna apa yang tak sakit mata sikit. Okay, boleh. Okay, kat sini ada zone B, dan dekat sini pun ada zone B. Okay, so pada hari Isnin tu market turun, market open, dia terus turun, kita mungkin tak ada terlepas. Kalau kita tengok pada H1 saja, kita terlepas, kita tak ada entry pada awal dia turun, dia pun buat pullback. Okay, bila dia buat pullback, kita terus kepung market, maknanya kita terus marking. Okay, marking body to shadow. Biasa kita marking body saja, tapi untuk gold ni kita lain macam sikit. Okay, marking body dulu, dan so kita tahu bila dia buat pullback, so A ini sudah terbentuk dan kita menembusi untuk memvalidkan ini adalah B. Okay, dia turun dekat candle ini. Nampak tak? Ini ada satu candle,
ini dia dah break kita punya B, so makna dia terbentuk C, maka B kita adalah valid kat sini. B kita adalah valid. B kita valid, dan terus next candle kita terus dapat entry. Dan penurunan dekat sini, kita buat A, dia buat pullback. Bila dia buat pullback saja, terus marking A, dan next candle terus breakout C, dia breakout menjadi C, so B kita adalah valid. Tapi dekat sini kalau kita ikut marking body, kita tak dapat entry lah, sebab sebab dekat sini dia sangkut dekat shadow, so kita dapat entry kita ucap sampai situ. Lepas tu ini zombie kita tadi, lepas tu dia buat tiba-tiba dia buat kenaikan yang mengejut, tong, dia menaik buat dia buat kenaikan, dia break kita punya previous B, lepas tu dia buat pullback, kita boleh marking. Tapi kita dekat sini kita kena hati-hati sebab kita ada B dekat sini, sebab tak previous B kita dekat sini. So tak apa, kita abaikan dulu. Tengok dekat sini dia buat pullback, kita pun marking. Dan kat sini jadi C, dia naik sikit, dia bagi kita baru dalam 10 pip. So kalau kita tengok pada kenaikan sini, nampak tak sebatang ni dia break B, so dekat mana dia datang turun, dia datang turun balik cari entry buy dekat sini. Ini adalah inverted ABC. A, B, C. Jika macam tu dia break dekat sini, sebab sini dia dah bagi kita satu entry, tapi katakanlah masa dia naik ni kita entry lagi sell dekat sini dan dia close dekat sini, sila cut loss. Sila cut loss sell anda, dan tunggu dia jadi datang balik untuk memberi kita setup buy. So dia patah balik dekat sini, cari entry buy kita, dan kita cover balik kita punya cut loss tadi. So sekarang dekat sini kita ada mapping satu, so ada 20 back. So sekarang kita dah kepung, kalau kita tengok sekarang kita dah marking, kita dah kepung, kita dah kepung price tu dekat mana. So kita tahu kalau dia nak naik, dia perlu break. Kalau gold ni anda boleh, gold biasanya kita boleh mapping pada shadow. Peg ganas ni kita boleh mapping pada shadow. So sekarang tadi dia datang balik membuat setup inverted, A, B, C, breakout B, entry balik D, B. So dekat sini dia naik, tidak berjaya break, kalau kita tengok pun tak berjaya break previous high. So dia turun balik, dia naik balik,
kita mapping saja. Setiap kali berlaku pullback kita mapping. So masa dia naik ni kita tahu dia nak turun. Kalau dia nak turun ni dia buat pullback. Kalau dia nak turun dia mesti break sini. Okay, sekarang dia tak berjaya. Atas pun tak berjaya, ni pun tak berjaya. Lepas tu dia buat pullback lagi satu batang kecil je ni. So kita pun mapping. Okay, kita mapping. Dia turun balik, dia tak break pun lagi. Dia naik balik, dia tak break pun atas ni. Dia turun balik. So dia turun, dia breakout yang bawah ni. So, kita tahu sini adalah A, dan ini adalah B, dan yang dia breakout ini adalah C. Okay, C. Tengok gold punya penangan, dia terus ambil shadow je. A, B dan C. Okay, sini jadi A, sini jadi B, sini ada C. Sikit saja dia punya breakout. Terus ambil entry, terus pergi 2 candle. Lepas tu saya tengok dekat sini, dia buat pullback, marking lagi. So pullback ni kita tahu kalau dia nak break, dia mesti break, dia mesti break A. So kalau kita tahu dekat A kita dekat sini lah. So dia pun buat B, kita menunggu C. Kita menunggu C. C tak datang dekat sini. C datang. Okay, C datang. Tapi kalau anda tengok dekat sini, sebenarnya pullback ini dia pergi ambil mana? Dia naik ni dia pergi mencari dekat sini ada satu B. B di dalam B. Tengok. Ini A, B, C. Lepas tu dekat sini dalam ni dah ada buat A, B, C. Yang pullback ni bila dia buat A, pullback ni dia naik mencari B yang dekat sini. Setelah dia terjun, dia terjun dan dia buat pullback, marking. Kita tahu sebab kalau dia nak break, dia betul-betul nak naik, dia mesti break dekat B atas ni. Sekarang dia naik, dia buat pullback. Kita marking dulu masa ni. Okay, bila ada pullback merah kita marking dulu, tapi dia tak berjaya betul C, dia naik lagi. Dia naik lagi sekali. Dia pun tak lepas A, lepas tu dia buat pullback lagi, kita marking lagi. So kita kepung dia punya pergerakan ni. Tiba-tiba dekat sini dia pun backup buat C, part ni sikit je body dia close daripada zone A. So kita tahu B kita sudah valid, kita terus dapat entry dekat sini. Lepas tu ada pullback, terus backup, tak ambil pun kita punya entry. Sudah terus turun. Ada satu pullback, candle berlawanan arah, makin siap-siap. Makin siap-siap. Okay, makin siap-siap. Dan dia buat candle merah. Selepas dia buat candle bull, dia buat candle bear balik. Makin siap-siap. Kita kepung dia. So kalau dia nak turun, dia mesti buat C ke sini. Tiba-tiba dia tak break. Dia tak break pun A dekat bawah ni. Okay. Dia tak break pun A dekat bawah ni. Dia naik, dia break ke atas.
dia break ke atas. So kita boleh assume ini sebagai A dan yang turun ini adalah B dan ini adalah C. Dia ambil tak kita punya entry? Dia tak masuk pun, tapi dia ambil dekat. Sebenarnya dia ambil dekat shadow. Nampak tak ni shadow ni? A, B, C. Oh, dia pergi. So buat sama lah. Ini sebagai A, dia turun. Okay, ni case macam ni, tengok. Makin shadow. So bila dia ni jadi A, ada pullback satu, ada merah satu, kita marking, dan tiba-tiba ada C. So kita dapat lagi satu entry kat sini. Okay, lepas tu ini sebagai A, tiba-tiba ada satu merah, pullback, marking dan dekat sini dia naik, dia tak break. Dekat sini kita dekat A. So A, lepas tu dia buat C. So kita pun marking zombie kita. So ini adalah A, ini adalah B dan ini adalah C. Lepas tu kita menunggu buy. Kita menunggu buy dalam zone kita. Candle ni datang, trigger. Kalau kita ada PO, maknanya kita punya entry sell, entry buy kita dekat sini dah trigger. Tiba-tiba dia break, close dekat bawah, sila cut loss entry buy tadi. Okay, sila cut loss entry buy tadi dan dia naik. Dia naik, dia tak ambil kita punya ni. Kita punya apa? Kita punya ni tak trigger sell kita. Lepas untuk kita counter, kita tak trigger dekat sini. Dia terus pergi, dan ini A, ini B, dan ini C. Kat sini baru kita dapat balik entry kita dekat sini. So ini adalah goal. So kalau anda macam confused sikit, macam contoh dekat sini kan, nak fokus buy ke nak fokus sell, macam ni kan, jadi A, B, C. So kalau anda confused sikit, anda tengok ke tengok ke time frame yang lebih besar. So kita tengok dekat time frame ini yang kita marking tadi dekat hash 1, kita tengok dekat hash 4. So kalau kita tengok dekat H4, dia turun sebab kita tahu H4 dekat sini ada satu B. So kalau dia nak naik, dia mesti break B ni lah. Sekarang dia turun sebab ada satu pullback, marking terus. Okay, marking terus. Lepas tu dekat sini baru dia break. So kita tahu B kita ini adalah sini dia pullback. So bila dia break kat sini, kita tahu B kita adalah valid. So kita marking terus dekat sini. So ini adalah B kita. Price datang balik ke dalam zone B kita dan terjun. Dia ambil dekat mana ni? Dia ambil B yang kat sini. Terjun. Okay. Lepas tu dia buat pullback macam ni, terus marking. Kan? Tak dapat entry kita dekat sini. Ini H4. Macam tu je. Kalau anda nak main-main, macam contoh dekat sini kan, anda nak main-main dekat sini, anda nampak macam ni, dah ada pullback, anda marking. Macam ni nak mencari entry, ini kita marking lah pullback.
pullback macam ni, kita marking siap-siap. Terus kita main je dengan alihkan H1, tengok ada setup apa kat sini. Oh, tak ada setup. M30 dia buat A, dia buat B, dia buat C. Tapi kita tengok H4 tadi, dia memang kekuatan dia ni turun dalam keadaan seller kuat. So maknanya downtrend. Maksudnya kita downgrade ke H1, kita tengok ada A, ada B, ada C. So masa ni B dah breakout. B dah breakout Kalau tak berani masa ni, bolehlah tunggu kat sini, tunggu entry sell. So jangan entry buy. So tapi kalau kita tengok dekat M30, dia bagi kita A, B, C, dan dia turun, dia breakout B, kita boleh entry sini dengan inverted entry, ABC inverted. So kita akan dapat entry, walaupun dekat sini kita tak nampak pun ada entry. Macam contoh dekat sini kan, dia dah jadi A, B, C. Dia dah jadi A, B, C. Kita tengok dekat H1. Dekat H1 pun kita dah tahu lah, dia dah bagi kat kita kat sini, dia dah breakout. So kita boleh entry lah. Sebab kalau kita tunggu dekat ni, dia tak datang. So kita dah dapat entry dekat sini. Okay, so macam tu saja ABC. Kat gold pun ada setup ABC, dekat mana-mana pun ada ABC. So kita tengok pada pound dollar. So review pound dollar. Tadi saya guna background putih, hari ni saya guna background hitam. Kalau nak putih pun ada, tak ada masalah. Okay, daripada 14 turn. Pound dollar ni rasanya dia sideways tu. Tapi tak apa, kita tengok je setup. Kalau kita tengok daripada hari Jumaat, dia buat satu penurunan yang agak drastik, besar. Okay. Dan kita tahu kenaikan ini adalah pullback. So bila ada satu candle macam ni, boleh marking. So kita tahu ini adalah A dan ini adalah B. Kalau dia nak naik, dia mesti break B atas ni. Tiba-tiba ada yang breakout. So zone B ini adalah valid sebagai entry. Selepas dia buat B, selepas dia buat C, kita tahu zone B ini adalah valid. So kita ambil entry kita. Kita dapat dekat sini 45 pip. Dan bila macam ni, automatic ini adalah A, lepas tu sini breakout. So maknanya tak valid lah untuk B. Sekarang dia buat A, dia turun pullback, tak jadi C, dan terus breakout. Okay, terus breakout. So maknanya A kita dekat sini. Okay, dan kepung saya siap. Okay, kita dah kepung macam ni. Ini A, ni pullback, dia naik buat B, dan kita menunggu C. C tak datang-datang sebab sini dia dah break. Nampak tak? Dia dah break. So dia dah tak valid sebagai pullback. Lepas tu baru dia turun. Dia turun dekat sini. Seperti yang ni kita nampak minor trend dia lagi, sub trend dia. Kita ada A, kita ada B, kita ada C.
Lepas tu kita pun mapping B ni tak datang ambil. Jadi dia buat lagi A, B, C. Okay, kita pun entry cell dekat sini. Scalping dapatlah sikit, tapi tengok dekat sini dia dah breakout B kita dah breakout B kita. Dia buat A, dia buat B, dia buat C. Kita dah marking kita punya zombie. Okay, dia datang, dia masuk, dia terus breakout. So cut loss saja kalau sell. Lepas tu dia datang balik, kita entry buy. Sama dia main kat shadow lah. Okay, lepas tu cut loss je sell kita, ambil buy, kita dapat counter balik. Sebab kita punya cut loss, kalau kita entry dekat sini tadi sell, kita cut loss dalam 9 pip, 10 pip lah. Jadi kita dapat balik dekat sini 40 pip. So maknanya kita profit dalam 30 pip. Kenaikan ni sebenarnya dia mencari B dekat sini, sebab ini sebenarnya major zone dia, major pair dia, major apa, major move dia. Dekat sini A dia ni sebenarnya. A, B, C. Dan zone kita kat sini. Dia datang trigger dekat kita punya B besar kita. Dia turun. Tak apa, kalau tak nampak je, kalau tak nampak, kata kalau kita tak nampak ada punya pergerakan besar dia, tak apa. Macam kes dekat sini, kita sembang macam mana? Kita cakap kita sembang yang kita tak nampak dia punya movement besar dia. Kita tak nampak dia punya movement besar dia, tak apa. Contoh dekat sini, kalau kita tengok movement kecil dia pun tadi, contoh dekat sini kan, contoh dekat sini dia buat A, dia buat B, dia buat C, tiba-tiba dia break, so kita cut loss kita punya sell tadi, kita masuk balik entry buy dekat sini. Lepas tu dekat sini dia break lagi, so kita tahu yang turun ni, tahu ini A, ini turun, ini B, dia buat C, kita ambil lagi dekat sini, scalping lagi. Lepas tu dia naik-naik, dia buat pullback, kita marking lagi, sebab A kita dekat sini, maknanya A kita daripada B ni sampai sini A kita. So dia tak buat C, tiba-tiba dia breakout low yang paling bawah ni. So kita tahu ni tak ada break. So ini adalah A, ini adalah B, dan ini breakout sikit. Dapat entry dekat sini. Tak apa, kita tengok dekat sini je yang kecil ni. A, B dan C breakout, terus dapat entry. Lepas tu FOMC malam tu, A, B marking, A pullback sebagai B dan C, so marking zombie. Tiba-tiba breakout atas, cut loss sell kita, cut loss dalam 11 pip. Masuk balik dekat sini, join buy, entry buy, cover balik, so on. Lepas tu dia, so kita nampak ini adalah A, ini adalah B dan ini adalah C. Kita
ataupun masuk buy dekat sini. Masuk buy dekat sini, breakout cut loss buy, datang balik entry sell. Ni kita nampak ini A, ini B dan ini breakout satu jadi C. Setelah datang balik kita pun buy. Tiba dia break kat bawah ni, loss dalam 25 pip, cut loss. Itu yang kalau capital anda boleh tampung bila close dekat sini. Kalau capital tak boleh tampung, cut loss saja. Tapi kalau rasa capital boleh tampung, tunggu dia naik sikit. Bukan hold to the profit, tunggu dia naik sikit untuk kita minimizekan kita punya cut loss. So bila dia datang balik zombie ni, kita entry sell. Okay, so sini dia jadi balik A, B dan C. C ni breakout. Breakout dia tak ambil entry kita, dia buat A baru, B baru, C baru. Dapat lagi. So jadi A, B, C datang lagi, bagi lagi entry kita kat sini. B kita ni. Okay, contohlah masa ni dia buat A, dia buat B, dia buat C. Kita makin kat sini, dia tak ambil. Okay, tak apa, hold je, biar je zone ni. Lepas tu dia buat kat sini A, B, C. Kita tahu ini adalah B kita. So dekat sini kita tahu, sini kita ada satu B. So dia naik ni, so hati-hatilah sebab kita tahu kalau dia nak naik dia mesti break B previous. So dia tak break, so kita entry sini trigger kan. So ini kena jaga-jaga sikit sebab dia ada dua zombie. Katalah anda buy dekat sini, cut loss lah kalau macam ni. Cut loss. So sini dia break sampai sini, dia buat A, B. Tak, dia buat lagi A, B yang candle C. Datang balik ke zone kita. Ini besar lah zone kita. Hati-hati lah sini. Tapi sebenarnya kalau anda belajar setup lain, anda nampaklah entry dekat sini berdasarkan apa. Tapi tak apa, itu tak, kita tak nak cerita. Saya just cerita pada ABC saja. A, B, C. A, B, C. Entry lagi. Okay. So ini untuk pound dollar. Cuba kita usah dekat H4. Tengok H4 punya ABC. A, B, C. A, B, C. Terus tak kasih chance. Sini contoh A, B tak ada breakout. Kalau edit, so maknanya A, B, C. Datang ambil dekat B, terus terjun. A, B, C tak ada ambil entry. A, B, C ambil entry. Okay. Saya tak nak tunjuk dekat tester kecil sebab ada je ABC dia, tapi dia takut dia banyak sangat dia punya force sehingga kita tengok M15. A, B. A, pull back. Kat sini break. Dapat. Itu tapi scalping lah 10 pip dapat. Buatlah 10 pip.
masuk ABC. Ada ABC ni, ABC masuk entry. So naik ni ABC. Ni saya tak suka, sebab saya cakap bila dia break zone cut loss, tiba-tiba dia pergi. Okay, so macam tu sajalah. Better refer time frame yang lebih besar lah, compare dengan time frame kecil. So tapi kalau anda tengok time frame kecil, anda boleh je, cuma anda perlu disiplin lah. Sekurang-kurangnya refer dulu arah di time frame besar untuk kita scalping di time frame lebih kecil. Okay, contoh kita tengok dekat H1 atau H4, kita nampak sangat dia buat pattern ABC ke bawah. So dekat M15 ni cari je lah setup ABC yang ke bawah. Okay, so itu saja. Okay, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe guys. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Kalau anda rasa video ini bermanfaat dan boleh membantu trading anda, sila like, share, komen dan jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum, bye bye.